oil and gas ni very special. Yang ketiga terbesar dalam market LNG ialah Malaysia. Saya asal daripada Kepulauan Batas. TV tak ada, internet tak ada, YouTube tak ada, Yahoo tak ada, Google tak ada, semua tak ada. Saya sekarang pemudi satu syarikat di minyak dan gas bernama Reservoir Link. Kami membantu Malaysia untuk mengekstrak lagi banyak hasil minyak dan gas. Sampai sekarang ni, tiada siapa yang boleh membuktikan bila minyak dan gas Malaysia akan habis. Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bertemu balik kita kepada ke sesi Oil and Gas Meta Podcast ataupun kita panggil Meta Podcast. Okay, so ini bagi saya ingat sudah masuk episod 6. Terima kasih kepada viewers, terima kasih kepada followers kita Oil and Gas Meta yang support kita, yang bagi sokongan sepenuhnya dalam kita untuk mempromosikan ataupun kita share the knowledge, okay, ilmu pengetahuan yang kita ada khususnya dalam industri minyak dan gas. Pada pagi ni kita ada tetamu istimewa. Saya perkenalkan TS Anwar. Daripada pihak OGM, saya mewakili pihak OGM, saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang tidak terhingga kepada TS sudi menerima jemputan kita pada sesi podcast kita pada kali ini. Apa khabar TS? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, tak kenal maka tak cinta. Okey. Pada episod kali ini kita ingin membincangkan mengenai tenaga kerja, landscape tenaga kerja di Malaysia khususnya dalam industri minyak dan gas. Tapi sebelum tu, izin kita untuk nak tahu sedikit mengenai ETS. Sebab saya selalu percaya ada satu peribahasa Melayu yang mengatakan berrakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul. Maksud dia setiap daripada kita, sama ada kita sudah mengecapi kejayaan ataupun masih menuju kejayaan, kita punya kisah kita. Kita punya history, kita punya macam mana kita nak mengecapi kejayaan. Manusia di luar sana, dia sering melihat kepada kejayaan kita sahaja, TS. Tapi mereka tak tahu tentang apa yang kita sudah lalui. Jadi di sini ingin saya untuk TS berkongsi sedikit perjalanan kerjaya TS di sebalik seorang yang memegang faktor watak penting dalam sesebuah company sekarang ni. Dipersilakan TS. Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak muda, rakan-rakan di industri, ya, abang, kakak, adik, ya, dari mana-mana sudut di Malaysia lah. Terima kasih untuk OGM, Oil and Gas Meta ni, yang saya rasa saya kena kagumi lah. Ya, perkembangan dalam masa 2 tahun membuat sesuatu yang tak pernah dilakukan di Malaysia untuk anak-anak muda. Ini sangat istimewa ni sebab bukan ramai orang ada passion macam tu. Memang kita ada ramai menganggap sesuatu pekerjaan, tapi buat pekerjaan tu sebagai passion tu different sikit. Saya akan datang kemudian lah. Izinkan saya perkenalkan diri saya sikit. TS tadi bukan Tan Sri tau. Dia teknologi saja, ya. Belum peringkat Tan Sri lagi. So saya asal daripada Kepulauan Batas. Biar saya buat present dulu, then pergi balik. Kadang-kadang bila cerita saya punya past, saya jadi emotional. I pun tak tahu mengapa. Setiap kali saya buat macam tu, setiap kali jadi begitulah. Saya sekarang pemudi satu syarikat di minyak dan gas bernama Reservoir Link. Untuk dalam mengeksploitasi minyak dengan menggunakan kepakaran tenaga kerja dan juga teknologi. Itu ialah bidang khusus kami lah. Kami membantu Malaysia untuk mengekstrak lagi banyak hasil minyak dan gas supaya syarikat-syarikat termuka kita seperti Petronas, Shell, Exxon dapat jual. Bila dapat jual, dapatlah hasil. Bila dapat hasil, alhamdulillah, nikmat tu pergi kepada Malaysia. Kami dalam bidang ni, saya dalam bidang ni sebanyak 20 tahun.
saya start sebagai salah seorang pengusaha sekarang ni lah, ya, pengusaha entrepreneur lah dalam bidang ni, sebagai salah seorang shareholder dalam company saya lah. So 20 tahun pengalaman ni sangat-sangat istimewa lah, ya. Of course 20 tahun ni agak lama. Itu tak termasuk pelajaran saya. Saya asal daripada Kuala Batas. Saya start sebenarnya dalam keadaan yang sangat serba kekurangan. Kalau semua nampak, tahu apa tu iceberg lah. Kita nampak tip of the iceberg tu. Betul, yes. Nampak kan. Tapi di bawah tu besar lagi. Memang banyaklah beban juga yang telah saya lalui. Bila saya fikir kembali semula beban tu, kadang-kadang saya sendiri rasa sedih. Keadaan saya dalam kehidupan awal-awal tu serba kekurangan lah, daripada semua jenis makanan, minuman, pendidikan, ya, tempat kediaman, even kegunaan tenaga untuk belajar pun, electricity lah, semuanya serba kekurangan. Sebagai anak muda daripada Kuala Batas, tak pernah saya terfikir untuk jadi graduan, actually, to be honest. Apatah lagi untuk jadi seorang pengusaha yang alhamdulillah dapat kecapi impian. At least dapat hidup dengan tak ada kekurangan, dapat berbakti kepada masyarakat dan juga jaga keluarga saya diri sendirilah. Dulu memang struggle habis, iaitu dalam awal-awal tu kami satu keluarga yang kecil, daripada you boleh kata sekarang B40 lah, I don't mind saying that lah. Di mana keadaan kewangan tu memang cukup-cukup makan, orang kata. Ini memang betul lah. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kalau tak ada kais, tak ada makan lah. So kami 3 orang di rubber estate, iaitu ladang getah. Rumah kami share. Ada 3 family yang share electricity. So kadang-kadang penggunaan tu tak mencukupi, dan ada kalanya kami memang tak ada electricity lah. So saya bila nampak semua orang, kebanyakan orang sekarang ada electricity yang continuous, tak ada interruption tu, alhamdulillah tu. Sebab saya pernah lalui yang tak ada tu. Kami jalan lebih kurang 2 kilometer untuk pergi sekolah, jalan kaki. Masa tu umur saya 7 tahun lah. Pergi melalui ladang getah tu, memang very dark lah kan. Pergi balik, beg sekolah pun tak ada. Jadi beg sekolah kita pakai plastik. Beg sekolah tak ada. So plastik bag tu kadang-kadang koyak. Pernah sekali-sekala tu memang bawa buku dengan tangan. Itulah serba kekurangan tu. Kita kita punya impian masa kanak-kanak tu, make sure kita ada pakaian dan kasut. Sebab kadang-kadang kasut koyak, tak mampu nak beli kasut yang baru lagi. Alat tulis, make sure alat tulis tu lengkap. Dan untuk birthday saya, untuk birthday ataupun kita hari jadi hari ni, semua orang macam-macam nak. Tahu apa saya nak dulu? Saya nak mechanical pencil je, atau pensel baru je. Itu saya punya birthday gift yang saya sentiasa impikan. InsyaAllah memang dapatlah sentiasa. Dulu kami tak ada kemewahan untuk beli toy. Sekarang kita sekejap je, mak ayah ada kan, masa zaman muda-muda. Mungkin sekarang pun di bilik masing-masing penuh dengan toy. Storeroom pun tak cukup. Actually berterus terang, saya punya storeroom kat rumah sekarang pun memang tak cukup toy untuk anak-anak saya lah. Dulu kita tak ada storeroom, tak ada room pun. Yang satu rumah tu satu bilik je. So toy tu buat sendiri. Tahu apa kita buat toy tu? Kita buat dengan shell, coconut shell kita keluarkan, kita buat macam roda. Kita pakai lidi untuk pasang roda tu. Use tire dipakai, kita sukalah bawa tire tu masa nak jalan. So macam-macam lah semuanya. Biji getah, tak tahulah berapa orang pernah tengok biji getah. Kalau ada masa boleh lah cari lah. Kalau pernah tengok biji getah tu dah kira bagus lah. So biji getah, itulah mainan kita. So di rumah kita ada satu fan saja, semua orang kongsi. So peranan seorang ibu tu, mak saya bila kita nak tidur nyamuk banyak kan, so fan tak cukup. Apa seorang ibu buat? Kita pun ada, semua orang ada ibu dan ayah. Tapi my mum, dia akan kipas kita sampai subuh. Lepas tu dia lenyap sejam 2 jam.
Itulah pengorbanan walaupun ada kekurangan. Kasih sayang tu tak boleh nak measure. Banyak sangat. Sorry. So, kita hidup dengan penuh kasih sayang lah. Ayah pula memang sentiasa travel untuk cari nafkah. So, masa kami dengan ayah pun kurang juga. TV, dulu memang zaman peralihan daripada TV black and white to color TV. So, kita tak ada TV. So, memang kongsi TV lah. Masa tu pun kita pakai sains lah, pakai corong. Untuk dengar TV, curi-curi dengar daripada rumah sebelah, rumah jiran. Masa tu kartun yang saya punya favourite ialah Thundercat. Cuba Google tengok kan. Thundercat dengan Iron Man. Itu Iron Man dulu dah ada dah tahun saya tu. So itu peredaran masa. Dalam kampung kami ni, kita tak boleh dengar seorang pun pergi universiti. Dalam kampung saya ada 2 atau 3 orang aja yang satu kampung tu tahu. I tak sure lah berapa ribu orang lah, tak ingat lah. Tapi 2-3 orang aja lah yang di kas tu. Seorang doktor, seorang cikgu, seorang lagi nurse. Itu 3 kami kenal. Satu kampung kenal. So kita pun boleh ingat USM. So sebagai seorang kanak-kanak, saya bila lihat macam 3 daripada beribu-ribu orang. So macam mana kebarangkalian saya untuk masa universiti? Mungkin tak ada chance lah. Tengok pun boleh tahu keadaan. Sekarang mungkin dalam keluarga anda semua, kan, ada abang, ada kakak mungkin dah masuk universiti, ada yang kerja, ada jadi saintis, jurutera dan sebagainya. Keluarga saya tak ada. Jiran tak ada. Kampung 2-3 orang aja. So macam mana motivation tu? Tak ada benchmarking lah sini kan untuk mendapat semangat daripada inspirasi. Datang dari mana? Datang dari diri sendiri. Sebab you tak boleh cari inspirasi. TV tak ada, internet tak ada, YouTube tak ada, Yahoo tak ada, Google tak ada, semua tak ada. Tapi inspirasi macam TS, saya selalu juga dekat dengan anak-anak muda. Dia memang ada satu alasan yang mana, bang, macam mana saya nak mengecapi kejayaan sedangkan saya memang tiada kemudahan. Tiada faktor environment untuk saya belajar. Kemudahan tu tiada, facilities tu tak ada. Itu yang selalu alasan yang kita selalu dengar. Betul. Daripada golongan tersebut lah. Tapi TS tadi bagi tahu kat kita semua yang mana saya TS inspirasi daripada diri sendiri. Motivation tu datang daripada kita. Dalam diri kita. Apa yang membuatkan inspirasi tu? Mesti ada turning point ataupun tuan melihat kawan yang berjaya ke, ataupun macam mana inspirasi tu bermula? Actually, inspirasi ni kita semua cari banyak ilham daripada luar. Tapi sebenarnya Tuhan ni very special. Tuhan dah buat semua diri kita. Kita nak belajar dunia pun boleh datang daripada diri kita tau. Betul. Inspirasi kita satu aja. Saya punya inspirasi very basic lah. Mak saya selalu pesan. Saya dan ayah, iaitu dia dengan ayah saya lah, kehidupan diorang dah beredar. So for them, we are the inspiration. Kita lah inspirasi untuk melihat dunia dalam mata lens yang berlainan. So maka saya punya inspirasi hanya satu je, untuk lift my life daripada keadaan vicious cycle ni. Vicious cycle tu peredaran masa yang sama. You have to break out from the vicious cycle. Dan bila saya buat macam tu, saya nak make sure orang lain boleh dapat menatapi kejayaan. Itu je. Vicious cycle tu datang daripada pelbagai inspirasi lah. Lepas tu fikir-fikir balik, apa yang ada dekat kita? Kita ada apa? Kita tak ada apa. Saya tak ada apa-apa. Saya tak ada harta, tak ada harta benda, tak ada kereta, tak ada apa. Ada otak je. Satu je kita ada. Manusia ni satu yang special daripada semua insan lain. Termasuklah apa-apa yang kau nampak, dinosaur, daripada dinosaur besar-besar, daripada semut yang kecil, kita otak kita. Otak kita very special. So macam mana kita nak harness otak kita? Education. Untuk minority dengan marginalized community, the only tool ataupun satu-satunya kelebihan yang boleh digunakan ialah knowledge and education. Itu memang dah, I was very clear. Itu satu inspirasi yang saya dah tahu. Kalau saya tak dapat education, tak ada. Saya tak boleh buat apa-apa. Itu dah memang dah paut dengan mendalam dah. Sebab tu, cara saya belajar tu, tak kisahlah. Ada, kalau kita sekarang, kalau tak ada current terus cuti kan. Sama lah. Kadang-kadang dekat company pun kita bagi cuti terus. Betul. Dekat kampung pun macam semua. Kalau banjir pun sama lah kan. Banjir ialah satu yang kita tak nak berlaku. Tapi berlaku, semua orang semua cuti.
Dulu banjir ke, tak banjir ke, electricity ke, tak electricity ke, kita belajar dekat tiang lampu. Banyak malam yang saya belajar dekat bawah tiang lampu jalanan. Street light. Sebab tetap nak belajar. Saya memang suka matematik dengan sains lah. So dengan peredaran begitu, walaupun ada banyak rintangan, setiap rintangan yang saya lalui itu tak pernah melemahkan saya. Sebenarnya dia bagi semangat bahawa apatah kita lagi banyak rintangan tu menunjukkan bahawa lagi hebat kalau kita dapat capai. Maksudnya it's more meaningful. Kalau kita dapat dengan senang, mungkin tak rasa meaningful. Betul. Lah. Sebab tu dia bagi saya satu semangat yang bakar dalam diri I lah. So belajar habis, lepas tu dapatlah Alhamdulillah satu grade yang susah kan, tak ada tuition. By the way, for everyone information, I tak pernah hadiri tuition. Saya akan datang ke bab tuition sekejap lagi. Lepas tu masuklah sekolah menengah. Jalan kaki itu jadi lagi panjang. Sebab sekarang jalan kaki lagi banyak pula. So I fikir macam mana ni kan. I bawa basikal. Tapi basikal nak beli tak ada duit. So basikal beli kita macam mana? Buat basikal satu-satu. Roda, chain, body. Kalau nak buat body cantum sekali, kerja dekat welding shop. Kalau nak dapat tayar dalam, kena kerja dekat kedai basikal. So kena kerja 2-3 kedai just to assemble one bicycle. So we assemble the bicycle by our own. Sekolah menengah masa sekolah menengah. Sekolah menengah Saint Mark lah. Basikal tu lah pergi 2-3 km ke bus stop, ambil bas pula, pergi 1 jam pergi sekolah menengah, balik semula lah. Kalau tak ada tu menyusahkan lah kan. Pernah juga bawa basikal tu 20 km pun ada juga. But anyway, that's how difficult it can be. Tuition. Let me cerita sikit tuition. Tak ada kemudahan tuition sebab nak bayar. Kita tak mampu. Dulu tuition tu memang orang kata premium lah. Tapi ramai juga boleh kan. Bukan je B40. Kategori M40 dulu pun memang tak boleh. So nak pergi tuition tak boleh. Tapi dah sampai SPM. SPM dah dekat dah ni. 6 bulan. Ataupun 8 bulan. Lingkungan last year lah. I fikir balik. SPM is very critical. Kalau nak mencapai impian ni, kalau SPM sungguh habis lah. Tak ada racan. Dulu SPM very very important. Sekarang mungkin I nak cerita sikit tentang TVET apa semua tu. Dulu kurang. Tak begitu banyak. You have to make sure SPM jadi. Kalau terkeluar dekat P, kita panggil PMR. Sekarang I tak ingat penilaian menengah. Rendah kot. So dulu PMR tu, kalau tak lepas, at least kalau lepas PMR tu mungkin ada chance lah masuk factory lah. Kerja factory dulu kerja dapat RM500 gaji. RM600 gaji. Tu je lah. So kalau jadi seorang graduan, bolehlah jadi jurutera, saintis, lawyer. 4 lah normally. Setiap village tu akan ingat. Doktor, lawyer, jurutera dengan accountant. Ini account lah. Ini 4 yang paling famous lah kan. So kalau nak jadi, kena jadi masuk. So saya tahu saya kena invest. So cara saya invest, memang kalau nak pergi tuition, want to earn money, every hour saya kerja dekat pusat tuition tu sebab dia nak buat duit lebih kan. Sekarang ramai orang dulu memang kena buat nak menambah baik, kena buat kerja lebih lah. So dia tanam tauge. So saya akan tolong guru tu tanam tauge setiap jam. Malam-malam tu untuk pasar pagi nak hantar tu, setiap jam dapatlah 1 jam tuition. Macam tu lah tuitionnya 6 bulan yang akhir. So macam kita buat sistem barter lah. Okay, cikgu bagi saya tuition, bagi saya ilmu, saya pula tolong cikgu tanam tauge. Macam tu. Ilmu dulu tak dapat dengan duit. Ini saya yang special ni. Sekarang ilmu kita beli. Dulu ilmu untuk manusia macam saya ni dulu, ilmu kita kena guna trade our skill. Itu ilmu. Sekarang ilmu boleh beli. Tuition mahal pun ibu bapa bagi kan. Tak tahulah kita. The next thing is macam mana kita gunakan peluang tu kan. So kita nak masuk universiti. Ini satu bab yang saya sangat sedih lah. Nak masuk universiti, ayah saya jadi masuk masuk ward. Tu masa SPM tu dah masuk ward lah actually. Dia tak berapa sihat, cancer. So memang SPM pun nak fokus tu susah nak fokus jugalah sebab memang kerja sampingan sikit lah kan untuk cari nafkah. So dengan keadaan yang begitu, saya rasa walaupun bukan semua skor A, which is sekarang ni semua orang boleh skor A, tapi dulu nak skor A susah. I dah ingat, I dapat. Tak silap I dapat separuh kot. Tak berapa ingat dah berapa subjek. I think 10 subjek. Tak silap I. 5A dengan 5B dengan A2 campur lah. But still okay. Kita panggil dalam bab kata, erti kata sekarang ni,
Kalau you all tengok apa result ni mungkin tak istimewa sangat macam sekarang lah. Tapi dulu that was very special. Dengan keadaan begitu dalam sekolah tu pun hanya terbilang lah yang dapat macam tu kan. So alhamdulillah dengan pada masa tu dah kira bagus, okay lah, bagus lah. Not excellent but bagus. So lepas tu nak apply for university pula. Apply university. Alhamdulillah dapat 2-3 universiti. UTP, USM Penang. Tak silap lagi satu universiti lah. Nak masuk universiti, Allah. Then so dapat invitation untuk pergi interview. So bila nak pergi interview pula, cerita ni dah pernah cerita lah. Masuk interview pula, masa tu jugalah my father memang need to be attended. Dia bayaran pun tak mampu. Memang kita orang berkeliaran lah cari pertolongan daripada saudara-saudara yang kita kenal lah kan, dapat cari duit. So interview datang masa tu, I tak bagi tahu dekat keluarga saya sebab saya rasa okey lah, kita mungkin boleh apply balik, tapi kalau ayah tak ada, tak boleh nak cari balik. Betul. So memang terpaksa berundur kejap. Then masuk ward dah. Lepas masuk ward, operation day. Then petang tu duduk hospital lah. Then my sister dah dapat tahu dah. Saya dah tak ambil tawaran untuk pergi interview. Dia pergi bagi tahu dekat mak saya, kata wah ni adik dapat, dia tak pergi kan. Then my father insisted to meet before operation lah. Dia pulang balik lah. Sebenarnya saya hidup tak sure lagi kan. Your mother also will be very short. Tapi kalau if you burn your opportunity, actually itulah mungkin lagi sakitkan kami daripada bila zaman-zaman terakhir ni. Mungkin jiwa kami pun tak tenang, tahu yang kami yang menyebabkan kau tak dapat lah. So they insist me to go. Then tak prepare apa-apalah dengan kasut yang sedang-sedang. I pergi interview the following day dekat Petronas Station dekat Prai. Sebab itu UTP lah. Saya memang masa tu tak tahu apa tu petroleum. Tapi yang tahu ialah universiti ni hebat. Dia offer mungkin scholarship. So tak payah bayar lah. Itu je yang nak tahu. Boleh study dengan scholarship. Tak ada duit kan. Kita tak ada duit. Masa tu kita punya harian tak sampai 50 sen. Kita panggil 5 kupang. Kalau tak tahu kupang, Penang 5 kupang. So dengan tu saya sampai lewat juga. Sebab ada urusan apa semua, sampai I tak boleh make it. Tapi dengan basikal, dengan bas, tak ada kereta. Kalau sekarang nak pergi, semua orang boleh ikut timing kan. Wah, dengan jadual. Sampai je, interview dah habis. Orang dah balik. Bilik pula dah kosong. I tengok pun macam the first thing I remember is that mungkin lepas ni bolehlah kita masuk je lah kedai basikal tu. Masuk je lah kedai patri, foundry shop tu. Ataupun buat tauge dekat market. Itu je saya teringat. Tak pernah ingat ada ke peluang lagi. So tiba-tiba Tuhan boleh dengar kita. Dia tahu dalam setiap kesusahan akan lahirnya peluang kedua. Itulah second chance. Sebab tu banyak kali I pernah deal dengan my relationship with people, always give second chance. Sebab I was given second chance many time. Lecturer tu keluar, tengok I macam berniti air. Dia kata adik ni siapa menangis ni? Mengapa datang ni untuk interview ke? Mengapa datang lambat? That's the first question lah. I kata lah, sebenarnya I memang tak ada duit untuk sewa kereta ke apa kan. Ada taksi lah kan. So semua pakai ni, so sampai lambat dan juga terpaksa uruskan sesuatu bab-bab berkaitan dengan hospital lah. So dia dengar, dia kata okey, kita tak boleh promise, tapi saya akan panggil rakan saya seorang, kita sembang aja. Kan? Lepas tu pergi check orang tu ada, kita sembang. Dalam sembang tu dia tanya semuanya tentang diri saya, tak test pun sebenarnya apa yang saya tahu semua kan. So itulah mungkin dia rasa budak ni memang perlukan peluang kedua. So alhamdulillah, that was titik permulaan hidup saya berubah lah, iaitu dapat offer daripada UTP. Lepas tu masuk UTP. Then saya pun masa dekat UTP pun tak habis-habis, saya still have to find nafkah kan, bekerja sampingan. Masa tu 1990s lah, ialah kemunduran, iaitu industrial recession. So banyak factory tutup. I pergi scrap yard,
kumpul harta-harta yang boleh dipergunakan jadi duit, so jual balik dekat merata-rata universiti, stepper motor, servo motor, motor-motor dekat industri tu saya jual balik. Itulah 2-3 tahun peredaran. Dengan itu, duit itu dapatlah saya serba sikit tolong mak ayah saya. Itulah in short. Lepas tu masuk industri, dan kita sambung balik lepas ni. Itulah saya punya zaman awal ni. Itulah betul. orangnya. Betul. Terima kasih Tuan atas perkongsian. Ini yang saya cakap, apa yang kita boleh belajar kat sini adalah tiada alasan untuk kita mengecap kejayaan tu. Memang betul kita banyak faktor ataupun reason ataupun sebab ataupun asbab yang tidak membolehkan kita ataupun susah untuk kita mengecapi kejayaan, tapi saya percaya tiada apa yang mustahil dalam kita punya kehidupan. Macam tuan tadi, bagi saya kehidupan ni dia macam spring. Makin kuat ditekan, makin kuat juga dia melantun. Itu yang saya percaya juga, yang mana kesusahan ni akan mengajar kita. Saya tersentuh juga dengan kisah tadi. Terima kasih tuan atas perkongsian. Okey, kita nak berbalik kepada kita punya topik pada podcast kali ni, mengenai tenaga kerja di Malaysia, khususnya industri minyak dan gas. Okey. Ada satu cakap-cakap ataupun sumber yang sahih mengatakan Malaysia ni dah punya lambakan graduan. Banyak daripada utusan, daripada metro, daripada sumber yang sahih mengatakan Malaysia mempunyai masalah lambakan graduan pada masa kini. Tapi saya cuba berinteraksi dengan Malaysian Petroleum Resources Company, MPRC, salah sebuah agensi kerajaan di bawah Kementerian Ekonomi. Mereka mengatakan sebaliknya, yang mana industri minyak dan gas ketandusan talent, ketandusan people yang kompeten, yang berminat untuk join minyak dan gas. Tiada. Kita ketandusan. Dua sumber ni adalah kenyataan yang bertentangan. Daripada sudut tuan, apakah pandangan tuan mengenai isu tersebut? Okay, kita masuk topik sikit lah. Hari ini saya cuba sedaya upaya bagi pemahaman yang jelas untuk semua. Industri minyak dan gas ni di Malaysia, kepentingan dia saya nak bagi nombor sikit supaya semua orang tahu feeling dia. I want you all to have a feeling. Kita ada 150,000 pada satu peak lah. Peak of the years. Iaitu tahun 2014, 15 was peak years. Peak years, mengapa peak years? Sebab yang tu ekonomi seluruh dunia memang mantap. Including Malaysia. Termasuklah saya, masa itulah zaman saya dapat bonus 8 bulan. 8 bulan sekali aja saya dapat. 2014. Sebelum tu 6 bulan. Saya ingat tak boleh lupa tahun tu sebab tu. So, okay. Kita sekarang ada 120,000 orang pekerja. Kita ada 32 juta orang hidup di Malaysia. Rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia. Lebih kurang 15 juta orang bekerja. Tahu tak? 48% tu bekerja. Betul. Tak kisahlah bekerja sebagai pra-skill ke, skill ke, graduan ke. Kita cakap bekerja lah. Maksudnya mungkin ada KWSP dan sebagainya. 120 orang ni ialah sebanyak 0.75% daripada 120,000 orang ni. Okay. So 0.75% of the workers lah in Malaysia. Impact yang diproduce oleh industri oil and gas di sini, sebanyak government kita iaitu rakyat Malaysia lah, Malaysia government, yang semualah scholarship saya dapat, mungkin adik-adik yang dengar pernah dapat, yang akan dapat hospital dan school dan sebagainya, government yang bill kan. Itu ialah community resources lah kan. 40% daripada perbelanjaan yang adik-adik, anak-anak kita, kakak, abang semua dapat ni datang daripada oil and gas. Government kita dapat 460 billion receipts of revenue. Daripada itu 180 lebih billion, iaitu 40 lebih % datang daripada oil and gas.
dari segi benjana, dividend, patronage, corporate tax, excise, import tax related to the product, and also duty lah, applicable duty dan so on so forth. Dan juga tax macam orang saya bayar kan pada government. So peranan yang 120,000 orang ni penting. Malaysia also, kita kena ingat, okay, apa peranan Malaysia di mata dunia? Mengapa kita perlukan orang lagi banyak? Kita pergi balik very soon sekarang ni. Gas di Malaysia, alhamdulillah, Tuhan bagi sesuatu yang amat hebat. Our gas is one of the best in the world. And liquefied natural gas. These two, mengapa penting? Sebab benda dua ni, dalam energy transition which we talk about later, ialah tenaga fossil fuel yang paling clean ataupun paling bersih. Semua orang nak benda ni, macam kuasa ni. Kalau orang ada benda ni, berkuasa tau. Sangat hebat negara tu. And kita ada. Bila kita ada, diusahakan oleh 120,000 orang ni, kita ada lebih kurang 2% of the global one lah. Saya ada nombor lah, tak apa ingat. 2% of the global production. That's the highest we ever produce. Manakala minyak pula kita produce 600, boleh kata 650 hingga 670 ribu barrel. Setiap barrel 159 liter. Yang ni bersamaan dengan 0.7%. Sama macam pekerja tadi, 0.7%. Daripada produksi dunia, iaitu 90 million barrel every day. So maka dengan tu kita hebat sebab kita macam, let's consider 1% lah. There's not that many countries, there's a lot of countries produce. Kita 1% tu mungkin you all rasa macam tak berapa besar kan, tapi nanti saya terang mengapa besar. Okay, 1%. So kita ada oil and gas, kita ada energy sector. Kita buat perbandingan energy sector dengan oil and gas, apa beza? Tenaga nasional, gentari yang ada charging station, utility company, Gas Malaysia, semua tu ialah utility company. Ini ialah oil and gas hardcore, exploration and production, refining and consumer market. Consumer market ni bahan-bahan yang kita consume lah. Nanti kita cerita sikit consumer market. Yang ni ialah buat sebanyak 20% GDP Malaysia. GDP Malaysia lebih kurang 1 trillion, almost 1.2 trillion if not mistaken. 20% coming from all of us. Salary, penjanaan ekonomi dan 28% daripada tenaga kerja yang energy sector. Maksudnya 8% saja bukan oil and gas. Betul. Dan 4 juta orang kerja di energy. So maknanya 120 orang, 20,000 orang buat 20%, the remaining buat 8%. Impact dia besar. Dapat comparison tak? So, 120,000 orang cukup tak? Kita nak cakap bab tu lah. Soalan berbalik ke soalan tadi lah. Ini soalan penting ni. Untuk current situation, apa yang sudah berlaku sekarang ni, unfortunately lah, when so many people demonize the oil and gas, demonize mean kita menjadikan industri ni villain, seolah dia villain. Tapi macam saya cerita tadi, setiap sekolah di Malaysia, hospital di Malaysia, semua ni 40% datang daripada oil and gas. So itu kita kena ingat. So senang kita nak merumuskan bahawa industri ni industri yang polluting, tapi industri ni juga bagi kehidupan kepada orang macam saya, orang macam adik-adik, abang, mungkin walaupun bukan di industri, kebarangkalian education tu supported by oil and gas. Hospital bill has been paid by oil and gas. So benda tu kita kena ingat. So dengan cara ni, unfortunately, since 2016 ni, banyak pakar, pakar mean orang yang experience lah. Sebab oil and gas ni very special. Dia punya environment tu ada DNA sendiri. Dia bukan macam construction, kita masuk next year dah boleh pakar dah. Yang ni ada perlukan kemahiran yang berterusan. Orang kena duduk dalam industri ni for such a long time, baru boleh dapat kepakaran. Setuju. So kepakaran hilang tu susah betul nak replace. Sangat-sangat susah. Company saya pun, one of the biggest headache I'm having the past 1 week, orang resign. Betul. Orang rasa macam kurang confident dekat industri kita. Tapi sedangkan saya di sini broadcast, make sure that people understand the reality. Sebenarnya oil and gas ni, dia DNA kita. Nanti saya terang dia ni. Tapi yang penting sekarang ni, bila ada exodus of yang experience one before, sekarang kita ada ketandusan
experience gap. Yang kita masuk sekarang pun experience tak cukup. You tahu tak berapa average age untuk oil and gas? Saya start dengan Fazrul dulu. Nak dia teka. Berapa age average kita? Age average untuk oil and gas. Oil and gas. Bagi saya ambil middle lah, 35. Okay. 35. Saya pun surprise juga sebenarnya. Kita average age ialah 43 di Malaysia. 43? Di luar negara lagi teruk 48. Wah. Maksudnya is very bad. Ya. Yeah, actually anak-anak muda yang masuk ni they don't stay that long. Dia keluar sebab dia lebih dengan peredaran so-called energy expansion, which I'm hoping to break it today. Kan, dengan itu ramai orang rasa nak menjauhkan diri daripada bidang STEM, especially oil and gas. So untuk attract talent, kita ada 2 challenge sekarang ni. Satu daripada graduan. Kita ada degree lah. Degree kita panggil graduan lah. Lagi satu skill group. Kita dalam industri ni 70% are actually skill group people. Betul. Saya setuju. 30% saja graduan. 70% actually skill group. Maksudnya diploma, sijil, belajar skill lah, certain skill. Macam mana nak menjana maintain this machine kan. Macam mana nak buat hasil kerja sesuatu untuk produksi. Macam mana nak jaga telaga minyak dan gas. So bidang-bidang ni 70%. Yang tu pun ketandusan juga. Kerana itu pada tahun-tahun sejak kebelakangan ni, orang dah worry dah. People like me worry. Sebenarnya dalam company I pun kita worry. Macam mana kita nak melakukan kerja ni? Tak ada orang. Orang kurang. Orang tak stay. So kita jadi vicious cycle. Sebab bila kita nak melakukan kerja yang hazardous, sebab oil and gas ni hazardous, yes. Kita handle hydrocarbon. Hydrocarbon bermasalah. Dari segi kereta pun kita simpan dengan temperature kalau kita petik api memanglah bakar kan. So dia bahan bakar memanglah kita kena handle dengan kepakaran yang tinggi. Tak boleh orang sembarangan. So sebab tu kita kena make sure orang masuk, dia stay dekat industri. Isu dia bila dia keluar tu dia jadi gap. Sebab tak ada replacement ke? Replacement tu pun tak boleh immediate, lepas immediate pun tak stay. So sebab kita sekarang nak motivate anak-anak muda, saya nak bagi, believe me, saya dah pergi 2 benda saya nak bagi tahu korang lah ini. Satu, saya sebelum oil and gas saya dah try bidang lain. Masa internship saya dah try manufacturing. Semiconductor. I dah pernah buat chip manufacturing chip. Saya memang dekat R&D department lagi. I dah nampak dah kehidupan dengan kilang. Alhamdulillah yang bekerja okey. Tapi bila kita nak compare kepuasan kerja, puas kerja, puasnya macam betul-betul puas lah. Macam bila kita main. Kena dengan bila main bola kita. sepak puas, atau main saja. Yang ni kita nak passionate. Kita dah tahu kata ini adalah DNA kita kan. Itu oil and gas memang sangat-sangat tinggi. Tapi you have to give a time. Sebab dulu bila I start zaman saya sebagai graduate, dah first class degree, rector award, macam-macam award. First kerja saya buat ialah cuci tank. Betul. Graduate cuci tank. Sebab I nak tahu, nak betul-betul masa tu passionate, nak tahu mendalam. So pergi first job saya pergi ialah Turkmenistan. Lepas graduate je, terus dapatlah within 6 months dapat pergi Turkmenistan. I dah pergi, by the way, I dah pergi dekat-dekat 50 negara kerja. So Turkmenistan pergi cuci tank. Cuci tank tu sebab tank tu ada mat lah yang salah satu lumpur yang salah satu digunakan untuk produk oil and gas lah. So bila tak ada orang, kita turun padang dan cuci. Tak pernah saya terfikir saya ni hebat dah pernah belajar macam-macam, dapat grade A. Dulu CGPA pernah dapat 3.98. By the way, I tak pernah dapat less than A in mathematics in my entire life. By the way, tak pernah rasa macam tu. Sebab saya nak tahu juga apa kesusahan dia. Korang pernah tengok tak Tuan Sri Tony Fernandez? Dia pergi cuci toilet, dia serve food apa semua. Dia I pernah sembang dengan dia, power good. Kalau orang macam dia pun nak tahu juga kesusahan bidang dia sendiri, apatah lagi kita yang kita rasa kebal. Jadi graduan je terus dapat sertifikat CGPA 3.9 something je, terus jadi tak naklah kerja-kerja yang susah ni. Saya buat kerja-kerja susah. Sebab tu saya dapat stay. Bila dah rasa semua, you will get that feeling. Your soul will attach to the work. Bila soul dah sebati tu, insya-Allah dah sebati tu, you boleh
In fact, you dapat sebati dengan orang, dengan knowledge yang baru. So you gotta give a time. Jangan putus asa cepat. Jangan merendahkan diri cepat orang bagi. Kadang-kadang I pernah tengok ramai graduan tak stay lagi satu sebab. Apa tahu mengapa? Oh, saya punya rakan dah masuk Petronas. Dah masuk Exxon. Rasa hebat. Saya masuk satu company ABC Sdn Bhd. Kerja apa tak kan? That sentiment is very wrong. Setuju. No matter what you work, you are that 120,000 people, 0.75%, that give 40% of livelihood to our nation. That's how you should see the importance of oil and gas ni. Betul. So, memang ketandusan sebab banyak-banyak projek. Kita ni oil and gas, mungkin sebelum ni podcast dah terang banyak. I tak nak pergi topik tu dah. You all can Google upstream, midstream, downstream ni. Dia ada impact kepada tiga-tiga. Especially downstream, banyak projek ni sebab downstream is hazardous. Kita kena maintain properly. Every 3 years kena buat proper maintenance. Untuk kerja-kerja tu you memerlukan ramai orang. And kita ada plan merata-rata di East Coast, Kemaman. Kita ada plan dekat Bintulu. Kita ada dekat Labuan. Kita ada dekat Johor. Kita ada dekat Pahang, Gebeng. Betul. Semua tempat ni memang ketandusan pekerja skill. Especially TVET lah. Graduan pun itu isu graduan yang tadi masa cerita tu tak nak stay long. Ada yang nak keluar, ada yang nak keluar. Ya. So kita memang sebenarnya ketandusan orang lah. Okey, tadi TS ada bagi tahu tentang salah satu punca ketandusan kita adalah orang keluar. Kan? Dah cukup satu period tu, dia keluar. Boleh tak TS explain sedikit? Keluar tu maksud dia keluar daripada Malaysia, berkhidmat kat luar. Maksud dia sekarang ni kita nampak kita ketandusan competent person. The experience one yang boleh buat bisnes kita jalan. Continuity punya plan. Apa punca? Kemana diorang pergi satu? Dan sebenarnya apa punca? Adakah salah TS yang tak pandai jaga staff? Mungkin kan? Mungkin kita tak tahu. Adakah gaji? Soal gaji Malaysia ni dah lah ekonomi makin sara hidup kos sara hidup makin tinggi. Gaji tak jalan. Betul. Kan? Apa punca sebenarnya tu? Boleh tak bagi tahu kita dengan betul terang sebenarnya apa sebenarnya berlaku? Pasul pun power juga. Dia dah mengungkap dah. Semua jawapan ada dalam tu. Sebenarnya faktor saya tak pergi semua faktor. Saya mungkin pilih dua lah. Satu structural issue of the industry itself lah. Macamnya merangkumi isu industri itulah. Lagi satu external issue lah. Kita talk about structural issue dulu. Structural issue memang betul lah. Malaysia unfortunately ekonomi, saya ada pendapat saya sendirilah. Saya tak nak masuk bab government semua. Nanti jadi very sensitive. I boleh. Tapi podcast kena lain lah. Itu saya boleh terus masuk dalam ekonomi kita. Walaupun kita rasa, kadang-kadang inflasi 2%, 3%. Betul. Come on. Betul. For me, inflation is how much a layman person on the street can afford that he used to get before. So purchase, PPP lah, the power purchase parity. Itu lagi realistic daripada all the statistics that sometimes you can Google yourself, you will see in government website tu, but I tak percaya. Sangat mahal. So keadaan yang mahal ni, orang pun kadang-kadang tertekan juga. Kita kena, so sebab tu kadang-kadang dalam company pun, kalau kita terdapat bagi gaji tinggi pun, kita compensate differently lah, parking free lah, apalah, kemudahan free, makanan free. Kita try to lessen the burden lah. Kadang-kadang pun I selalu belanja graduan. Kadang-kadang saya sengaja belanja sebab saya nak dia tak pakai duit dia lah. Okay. Betul. So memang gaji kita unfortunately lah, I berterus terang, dulu zaman saya start gaji, first gaji 1,950 Petronas. Tapi masa tu memang Petronas sekarang dah rewise banyak lah, dah memang hebat lah. Semiconductor 2,800. Gaji sekarang even lesser than 2,800. It's actually some people even give 1,007. Saya sahihkan tu TS. Memang ada ramai graduan di offer 1,700, 1,800. Graduan saya bagi tahu ni adalah lepasan ijazah. Company oil and gas, tapi saya tak sebut lah company apa. Company oil and gas. Diorang ngadu kat saya TS. So kita unfortunately Malaysia ni, negara ni sangat istimewa, sangat diberkati. Tapi kita cara guna resources ni kita kena mampan lagi. Kita tak nak jadi kapitalism. Orang yang berkemampuan, yang ada muscle, hidup mewah. Orang yang tak begitu do not have that capacity, tak dapat. Maksudnya kita punya kekayaan skew. Kita nak make sure kekayaan tu boleh dirasai oleh semua orang. So sebab tu government dan juga industri
kena buat polisi-polisi yang terjitu supaya kekayaan tu dapat dirasai, diterapi oleh semua orang. Sama industri itu akan berkait dengan structure. Saya akan masuk sekejap dalam structure juga. Structure ni kita ada dua, industri kita ada dua. Satu producer, satu lagi solution or technology provider. So producer is the one yang produce oil and gas lah. Solution provider normally akan tolong producer untuk menjana, mengeluarkan minyak dan gas supaya dapat dijual. So maka dengan tu kita fikir balik, kekayaan tu direka dan dicipta sama-sama. So adalah jadi moral obligation lah sebenarnya to the industry. I'm very frank here. Some people may not like what I'm saying. But it's a moral obligation to make sure that 120,000 tu walaupun not treated equally, tapi equitably. Equitably means semua orang mencapai satu taraf yang boleh dibanggakan, keadaan yang boleh rasai. Tak boleh lah semua orang jadi millionaire kan. It's not possible. I don't want to be unrealistic. Tapi kita kena make sure semua lapisan masyarakat dalam industri ni boleh dirasai. Sebab tu graduan-graduan yang masuk ni, kita tengok gaji dia unfortunately tak memberangsangkan lah. Especially service company. Tapi saya tak nak blame service company juga. Dia orang punya profitability pun has been in the expense where everybody want to make sure, especially producers lah. I don't want to put a name. Tapi cara saya bangga tahu apa? A health of an industry is when the people across the board able to feel the wealth. Kalau kita tak sampai tu, maknanya the industry maybe as a overall 40% kan, tadi sebut kan, bangga kan, rasa bangga tak? Tapi kebanggaan lagi sebenar-benarnya apabila anak-anak muda kita semua rasa. Jangan kita ada 1,007. Kalau ada 1,007 memang kita ada problem kat industri tu. Negara pun sama. As a nation, kita boleh cerita lah, kita per capita power lah. GDP per capita memanglah kita hebat. Tapi when you have people so poor, iaitu bila you graduate you jadi B40. Apa ni? Macam mana kita boleh kata negara ni sedang membangun, maju dan sudah maju ataupun sudah maju bila kita ada graduan lepas graduate daripada our own education system terus jadi B40 kategori. Itu memang sesuatu yang kita kena fikir panjang lah. So it's not to blame anybody, but it's actually collective responsibility. So therefore daripada structural issue ni kita pun kadang-kadang saya advocate also a lot of advocacy lah dari segi beberapa NGO sebenarnya dalam advocacy of perkara yang saya tersebut tadilah. So pernah juga selalu bincang dengan producers untuk consider supaya kita boleh equitably share the wealth of the industry to the entire industry supaya orang yang boleh afford tu boleh bayar orang. Kita kena make sure bila dia tak bayar tu kita carilah. Betul. Itu ialah memang problem dia. Tapi structurally kita make sure the structure okay dulu. Bila structure okay, mestilah mungkin ada culprit kan. Itu culprit tu separate issue lah. Kita boleh handle separately. Bukan saja industri oil and gas. Sebenarnya saya pernah hadir satu persidangan ataupun mesyuarat dekat MOSTI. Kita pun ada mental psychological issue kat sini, which saya menentang secara kerasan. Orang rasa graduan kita tak cukup. Tak cukup apa? Bukan dari segi bilangan. Not there yet. Skill. That question of not there yet. You are listening to me, are you? Which I don't think so. I dah pergi 50 buah negara. I dah tengok Malaysian. Memang sangat hebat. Language, skill set, knowledge and experience. Saya tak pernah rasa Malaysian ni kena lebih sikit. How come bila I pergi MOSTI, saya sebenarnya highlight perkara ni. Kita kenalah ada polisi. Jangan kita ada polisi untuk kita ada minimum salary sekarang ni 2007. Tapi how about policy related to graduan? Tak ada. So bila saya highlight, orang cakap then how to attract people with 1,007? Mestilah Grab 5,000 terus boleh dapat. So kalau immediately katakan macam saya dulu, sekarang ni kalau orang tak kerja 2-3 bulan pun mak ayah tak marah. Dulu kalau saya tak kerja, dulu mak ayah tak ada tak ada duit kan. Betul. Kalau satu hari pun susah tak kerja. Satu hari tu pun saya kena kerja. So tak kisahlah kerja macam mana kan. So there is no resident time for me. So sekarang ni kalau kita nak cerita tentang graduan, ada pula cerita katakan they have to prove themselves lah. After internship maybe we do some apprenticeship. I was like, what are you talking about?
How many apprenticeship that we want our graduate to go? Kita dah setuju. Okay, kita sebagai masyarakat dah setuju. Kita nak buat internship. Kita ada policy national level. Kita ada MQA, iaitu Quality Accreditation Body. Dah ada dah. So kalau perlu tak setuju, kena setuju dekat peringkat tu. Jangan kita setuju, kita promise kepada graduan masuk, keluar kita kata tak cukup. Apa yang tak cukup? Kalau tak cukup, cukupkanlah. So that bila keluar, for me, apprenticeship, kalau boleh bayar 1,700, yang tu semua memang not acceptable lah. And then in mostly, bila mereka kata, tak cukup, mungkin kena prove themselves. Then I say, if you were starting at your career back then 20 years, 30, I tanya orang tu, 30 years, kalau orang cakap macam tu, will you be here today? So everybody deserve a first opportunity. And in fact, internship supposed to be the first opportunity. Takkan kita nak tambah lagi layer kata, dia tak cukup, graduan tak cukup. Then so therefore kita pun boleh bayar. Kita justify ourselves to pay lesser. Which shouldn't be the case lah. So saya harap kalau ada pengamal industri yang ada power kat sini, HR ke apa ke, cuba fikir balik anak-anak muda kita. Kita yang decide apa yang diorang melalui education system. Sebenarnya universiti sekarang pun ada industri advisory council daripada kalangan orang kita. So kita decide how the university should go forward. Kita decide, lepas tu kita sendiri cakap salahkan pemuda. Salahkan diri sendiri ya. I patut salahkan diri saya, universiti salahkan diri sendiri, government salahkan government, semua kita salahkan diri kita. Jangan kita salahkan graduan. So itulah saya rasa salary wise pun salah satu yang juga mainkan peranan. Tapi saya rasa oil and gas, especially producer ni, dah go through peringkat-peringkat dia, iaitu by buat training, in-house training yang competent. Dia orang punya adjustment pun cepat. Tahu tak berapa gaji starting dekat oil and gas sekarang? Average energy industry average 72,000 setahun. Oil and gas industry 120,000 setahun average. 10,000 sebulan Dan starting salary average, untuk itu memang kita kena belah dua lah, unfortunately lah. Which I wish I don't have to do that. Tapi producer ada kategori 1 dan service company ada kategori 1. MNC kita keluarkan sekejap. Kita nak tengok local company. Local company average 2006 hingga 2008 lah. Unfortunately, saya harap boleh ditingkatkan lagi. Dan di mana producer tadi 4 hingga 5,000 lah purata dia. Which is fair. Tapi 4 hingga 5,000 pun dengan peredaran masa sekarang, dengan kos yang meningkat pun, dalam 2-3 tahun akan rasa macam 2,000 lah. So Saya setuju. Dan saya sangat berharap kes-kes yang graduan kita kena offer 1,700, 1,800 ni adalah kes terpencil. Saya harap macam tu sebab mereka mengatakan itu adalah daripada oil and gas company. Tapi saya mengharapkan itu adalah kes terpencil dan apa yang Tuan bagi tahu sebentar tadi mengenai average gaji kita, itu kita punya level. At least untuk masa sekarang ni. Alright. Kalau untuk menentukan harga minyak, dia selalu berkait rapat mengenai supply dan demand. Okay, so kalau supply tinggi, supply tinggi, demand kecil pun sama juga kan. Tapi untuk tenaga kerja pun dia selalu berkait rapat mengenai supply dan demand. Tadi Tuan ada bagi tahu mengenai jumlah pekerja minyak dan gas kita dianggarkan dalam 120,000. Apakah landscape yang Tuan agak dalam tempoh beberapa tahun selepas ini, adakah jumlah tu akan dipertingkatkan ataupun oil and gas energy transitions, so maksud dia makin berkurang? Macam mana yang Tuan nampak? Inilah soalan yang saya sangat-sangat mengharap sejak pagi tadi. It's very very important question ni sebenarnya. Kita mungkin ada satu lagi podcast mengenai lagi lanjut tentang ni, tapi I will do on the surface lah. Bila kita tengok oil and gas 120,000, adakah cukup tak cukup? Soalan yang sangat mampan lah. Mengapa tak cukup? Kan? Sebab kita sebagai aspirasi sebuah negara ni, kita sedang melalui peredaran energy transition. Unfortunately, I don't even agree with the term energy transition. I'll tell you why. I rather call that as energy expansion. Memang setiap persidangan yang saya pergi, saya menentang secara keras, let's not call it energy transition. Transition ni, dia negative term. Betul, saya setuju juga. Iaitu beredar daripada satu titik permulaan
ke titik akhir. Sebenarnya kita tak ada akhir. Sebab tu saya rasa cannot call that as a transition. Transition mean you begin somewhere, you end somewhere. To transition, transiting from a shape to another shape. Kita sebenarnya expansion. Kita nak expand. Sebab population akan expand, penggunaan akan expand. Maka dengan itu kita expand, tapi dalam expansion tu kita terapkan tenaga-tenaga yang lebih lebih bersih, tenaga yang boleh ubah dan sebagainya. So expansion. In fact saya bagi sedikit nombor. Kita sebagai industri, kita lebih kurang 1.7 million barrel equivalent. Ini memang complicated sikit, tapi you all Google lah. Sebab tadi kita cerita liquid dan gas. Itu liquid adalah liquid. Liquid ialah di measure dalam barrel. Gas measure dalam standard cubic feet or standard meter cube. Tapi ada caranya you boleh compress gas tu. Boleh jadi liquid. Sebab tu dia persamakan sebagai liquid. Persamaan liquidnya 1.7 million. Pada tahun 2025 ataupun mungkin 2026, Petronas telah pun make a pledge that dia nak raise towards 2 million barrel oil equivalent. Wah, itu banyak tu. So 2 million oil equivalent bukan satu hari je. Setiap hari lah daripada situ. Ini by 2026. 25-26 if not mistaken. So dia punya target ni very soon. Dia tengah develop certain field ni. Dia rasa dalam field-field yang baru dia develop lah. Field maksudnya satu reservoir yang besar yang produce hydrocarbon lah. So bila dia develop tu maksudnya dia akan menjana peluang pekerjaan yang tinggi. Itu satu. Lagi satu, yang nak develop ni kesukaran dia tinggi. Dulu bidang ni certain ni oil and gas pun ada yang sukar, ada yang senang. Sukar maknanya lagi susah lah, lagi banyak teknologi diperlukan, lagi banyak kepakaran, lagi banyak orang kena fikir. So maknanya untuk memerlukan kepakaran graduan ataupun yang experience tadi, dia kena maju untuk ambil ni dan orang kena replace yang experience tadi lah untuk manage field-field yang mudah pula kan. So as a whole, dia berkaitan kepada produksi. So bila produksi minyak dan gas meningkat dan seterusnya akan maintain, maka dengan tu immediately you calculate 300,000, you are about 15% increase to 20%, 15 to 20% daripada 120,000, another 20,000 maybe. So that is on upstream. Okay, kita dah cakap dah tadi. Lagi satu, oil and gas ni ada satu juga structural issue. Kita ni semua orang business people lah. Business people ni dia nak maintain profit. Government kita pun memang macam tu. Actually, dia nak maintain profit. So bila tak dapat maintain profit, the worst thing, which is the one that I disagree the most, they let go people. Dia panggil boom and bust cycle. Boom and bust. Bila boom, bust, turunlah. So kita biasanya ada cycle dalam oil and gas. Sebab apa ada cycle? Tadi macam Fazrul cakap, demand and supply. Nanti kalau ada lebih masa saya cerita, kalau tak you all research sendirilah. So bila ada boom and bust cycle ni, orang keluar, so lepas tu tenaga nak cari balik susah. So sekarang ni kita tengah boom kan, 2 million. So hopefully kita boom dan maintain lah. So this and boom cycle pun telah mempengaruhi kekurangan yang sedang ada lah sekarang ni. So kita nombor satu, kita nak menampung kekurangan yang sedia ada. Nombor dua, persediaan 2 million yang panjangan. And oil and gas is a long term game. It's not a mid term game macam komputer lah, macam Nokia dan sebagainya. Nokia dah tak ada dah. Sorry. Samsung, Xiaomi, dia berubah setiap dia punya mungkin dia punya chip pun berubah. So dia punya factory kena ubah sesuai. Betul. Tapi oil and gas is a long term game. Actually sama je. Kita produce minyak dan gas dengan cara lebih kurang sama. And it's a long term game. By 2050 kita actually akan jadi gas as a destination fuel. Sebab tu kita tak panggil transition. It's not a transition fuel, destination fuel. Sekarang, tahun 2023, kita 43%. Kita nak jadi sebanyak 56% meningkat penggunaan gas dalam TEPS, iaitu Total Primary Energy Mix. Dalam mix tu, 56% gas. So, gas akan jadi pembawa kita. So orang-orang yang buat gas dengan minyak sama je. Macam saya, Fazrul, saudara Fazrul, lagilah 120,000 orang tu. Orang yang mengeluarkan dan yang mengusahakan oil, iaitu minyak dan gas adalah orang yang sama. Gas tak wujud tiba-tiba secara magic. So daripada telaga yang sama, orang yang sama, industri yang sama. So kalau government kita kata saya nak gas lah by 2050 untuk jadi aspirasi negara net zero carbon,
ini kena berlaku sebab gas ada lower carbon. Kalau ini tak berlaku, negara kita macam-macam footprint dengan framework tu semua tak jalan. Betul. 2050 nak dapat. So maka dengan tu apa maksud di sini? Tenaga pekerja oil and gas sampai 2050 untuk aspirasi low carbon 45% reduction 2030 ni 45% reduction and net zero. Net zero ni I boleh cerita another episode baru kena boleh cerita. Panjang cerita. But anyway, kalau dah ada aspirasi 2050 net zero carbon, kena ada oil and gas yang dilebih banyakkan lagi, bukan kurang. Dia jadi banyak pula. So apa maksud di sini? Graduan you all masuk ni tahun berapa? 2023. You kerja 30 tahun, mesti boleh retire. Dalam retirement tu 56% is gas. Kita tak basuh bab liquid lagi ya. Liquid I think another 14% or so lah, which is oil. So maknanya apa? 2050 pun sangat penting. Apatah lagi I don't know, 2050 mungkin saya tak wujud. Tak sure. InsyaAllah mungkin ada. So you all masih ada lagi peluang sampai 2050. So dengan tu, that's why it's called long term game. Jangan kita ambil social media punya content banyak-banyak tentang energy transition, you know. I nak buat podcast boleh. Nanti saya buat podcast kedua, saya akan challenge all the norm. Tapi sekarang ni yang cukup lah saya nak kata untuk near term ataupun short term ni, daripada sekarang sehingga 2025 dan 2030 ada peningkatan untuk peningkatan ekonomi dan peningkatan yang berpandukan kepada polisi within Petronas, sebab Petronas the biggest dan sebagai negara pula sehingga 2050 kita ada aspirasi. So dua-dua daripada jangka pendek dan jangka panjang, dua-dua kita ada peluang. So peluang pekerjaan tu saya boleh simpulkan sini akan makin menaik. At least untuk short term ni, 2025, 2030. Dan sekaligus menyangkal dakwaan yang mengatakan, bang, kita nanti dah EV bang. Malaysia dah promote transition energy. Oil and gas ni gelap. Masa depan oil and gas ni gelap. So peluang pekerjaan pun gelap. Kenapa abang nak promote oil and gas? Ini dakwaan-dakwaan ni kita nak sangkal lah kat sini. Okay? Right. Boleh nak cerita tentang EV ke? Kita cerita selepas ni episode 2. Episode 2 kita akan Tapi saya nak cerita sikit tentang TVET lah untuk anak-anak muda yang dengar ni kan. TVET ni important. Saya selalu berhubung melalui MOXI, Malaysia Oil and Gas and Energy Services Council ni berhubung kait dengan JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran. Kita rasa bahawa sebab tu sekarang government kalau masuk, government, industri all talk about TVET. TVET ni apa? Kan? Ya, vocational skill lah, technical vocational skill ni sangat-sangat penting. Tadi saya cakap bab 70% tu, untuk negara yang maju biasanya akan ada tenaga mahir 70 to 80%, yang tak mahir 20%. Malaysia terbalik. So kalau kita nak jadi maju, kita kena ada tenaga mahir. Mahir means skill lah. Skill. Korang bagus lah buat sesuatu kan. So that skill set sebenarnya pays more than graduate. Now, so if you want to look for peluang, kalau cari jalan tikus dia, for me it's very simple. Pergi Google, cari apa TVET, khusus TVET. I give you one clue. Salah satu universiti yang berpandukan nak expand kepada TVET ialah Universiti UMP Advance. Universiti Malaysia Pahang Advance. Dia panggil Advance sebab dia nak pergi pada TVET lah. Dia nak keluarkan kursus yang fully subsidized, free dan driven by industry, pengikut National Occupancy Skill Standard. Maksudnya standard tu berpandukan pada industri lah, tadi saya sebut kan, hazardous lah, this and that. So kita yang develop, orang macam I ni dah develop dah. Kita ada 24 skill set untuk bidang, contoh lah salah satu NOS yang kita develop ni. So korang subscribe kat yang tu, lepas tu buat sijil kemahiran Malaysia SKM. Lepas tu kalau apply, confirm, I think kalau saya tak bagi 100, saya akan bagi 99.9 lah. 99.9% akan dapat gaji yang cukup lumayan dan immediate, sebab memang ketandusan skill set tu, bukan pengetahuan, experience. So experiential learning ialah TVET lah. Maksudnya kita learn through experience, bukan baca buku aja, learn through buat. Itu ialah TVET. So pergi daftar kepada TVET, adik-adik yang baru buat diploma, sijil, tengah fikir, ataupun katakan degree pun tak ada masalah. Overqualified is not the issue. I don't think it's an issue. Kalau itu ialah bergantung pada hati kita lah. Kalau kita sanggup terima, kita terima lah kan. So go ahead. TVET is probably the answer. Okay Tias, terima kasih. Mungkin ini adalah soalan yang terakhir bagi saya dalam episod kali ini.
saya nak minta jawapan bocor lah. Okay, tadi TS tuan bercerita mengenai TVET. Okay, boleh tak bagi kami jawapan bocor dalam industri minyak dan gas ni, ada tak kekosongan dalam sesuatu kemahiran tertentu? Boleh. Kan? Sebabnya macam contoh yang kami tahu adalah siapa yang ambil civil engineering, dia akan bekerja di oil and gas. Betul ada position untuk diorang sebagai civil engineer, tapi peluang tu dia limited. Kan? Dia terhad peluang tu. Tapi boleh tak TS bagi kami jawapan bocor kat mana skill apa ataupun kemahiran apa ataupun engineering apa yang banyak kekosongan di industri minyak dan gas? Okay. Saya dulu masa zaman saya 23 tahun saya dah graduate dah kan. Masa tu tak ada TVET, tapi alhamdulillah syarikat yang ambil saya dia bagi TVET. Dia bagi TVET. Sekarang kita as a nation Malaysia bagi TVET kat korang kan. So dulu walaupun saya graduan degree, saya start macam seolah-olah macam diploma jugalah actually. Sebab tu I kata it's all depend on you what you want to accept kan. Saya accepted that okay, I want to learn, doesn't matter, I want to be hands on. Bila hands on tu mungkin people rasa macam dulu saya buat hari-hari benda yang sama, iaitu buat chemical testing, prepare the chemical dan mat dan sebagainya. Dah jadi terlalu sangat banyak sampai saya celup jari je. Lepas celup boleh rasa pH berapa, apa semua boleh tahu dah. That is a level because you do it every single day. Tapi jangan kita rasa graduan sekarang ni itulah kita rasa macam rugi lah. Ramai graduan rasa macam buat hari-hari benda yang sama. Is it? I mean for my level, come on kan. Jangan keluarkan benda tu. Jangan ada mindset. Itu mindset tu memang kita kena keluarkan terus. Kita kena ketepikan terus. So di dulu saya ambil mechanical engineering. Ya, lepas tu minor in petroleum. Lepas tu saya buat postgraduate di Imperial College London bila ada peluang. Alhamdulillah itulah. Bila ada ketandusan knowledge, saya ketandusan nak sangat. Tiba-tiba dapat scholarship yang quite interesting jugalah daripada yang di Petua Agong masa tu. Saya dapat buat dengan free. So lepas tu saya balik, saya buat benda-benda yang lagi interesting lah. Tapi sebelum tu memang all about learning from the industry kan. So khusus-khusus TVET ni, bila korang ambil bidang lah, mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering, sebenarnya you boleh ambil apa-apa engineering pun tak apa. Yang membezakan seorang daripada another one, daripada sudut pengetahuan, ialah make sure kalau internship tu you explore habis-habis which industry you want to go. Ya, itu dah memang something. Sebab masa I explore without tujuan. So I buat 2 internship, dua-dua, satu manufacturing, satu lagi semicon. Masa tu I tak tahu lagi oil and gas, walaupun duduk kat UTP. Tapi anyway, sekarang ada banyak, semuanya dalam pengetahuan dalam ibu jari je kan. Tekan satu dah semua keluar kat Google. So cari industri dulu. Yang membezakan seorang daripada yang lain, study dulu industri itu apa kekurangan. For example, oil and gas sekarang talking about CCUS, carbon capture, energy efficiency, for example. Apa lagi, contaminant. You kena study benda tu lah. Dan ambil FYP, final year project yang ada kaitan sedikit lah tentang pengkhususan tu. Walaupun tak kisahlah, sebab actually oil and gas ni sebenarnya panggil oil and gas engineering ni sebenarnya tak khusus sangat pun. Dia tak ada specialization. Semua orang boleh buat sebab it's not a science, it's application. Ini bukan bidang sains tau. Kecuali earth science. Earth science macam geology dan geophysics ni science. Tapi petroleum engineering ni, there's no such thing as science. It's actually engineering and application. You can be any engineer, mechanical engineer, electrical engineer, civil engineer. Tapi kalau you dapat pengkhususan, macam I mechanical engineer dulu, I became petroleum engineer. You also can become a petroleum engineer kalau ada interest, passion and also pengkhususan dalam FYP. So jalan tikus dia, kalau you graduan daripada mana-mana engineering, make sure you can demonstrate that you know a small subject matter. Tak semestinya you akan dapat kerja dalam that subject matter. That will differentiate you from the rest. And make sure you know the subject matter lah. Jangan kita buat ada banyak interview, orang buat FYP, suruh explain apa dia buat. Tak boleh. Tak faham. Tak faham pun apa dia buat. Kenapa? Yang paling penting, mengapa you buat FYP? Apa benefit untuk industri? Tak boleh. Dia boleh explain apa equation, buka apa semua tu. So, buat penghayatan sikit. So, satu FYP. Kalau you dapat buat FYP dengan industri, lagi mantap. Itu memang secure lah. Walaupun you tak masuk company tu. Kalau contoh you masuk interview, I check,
you dah ambil satu FYP, you ambil dengan kompetitor I ataupun friendly kompetitor syarikat I kan, I lagi berminat. Betul. Oh, you dah tahu dah, you dah pernah buat dengan syarikat tu. Itu untuk graduan. Untuk TVET pula ada kekurangan kebanyakan. Contoh painting, blasting, welding, specialized welding, inspection, rigging dan macam-macam lagi, even bidang-bidang catalyst. So the specialized skill area untuk TVET, especially like example welding memang tak cukup orang. Welding ni bukan bateri kat basikal tadi, itu saya boleh buat zaman kanak-kanak. Itu bukan welding saya cakap ni. Ini welding lebih specialized sikit lah untuk oil and gas. Inspection, quality, macam-macam lagi dalam bidang NOS tadi. Pergi JPK, tekan NOSS. Pergi kat Google, NOSS, National Occupancy Skill Standard. Kekurangan tu kita dah buat sebagai satu modul supaya orang tahu, oh ini kekurangan, ini modul tu saya boleh buat. Modul tu offer in throughout Malaysia. Orang boleh, siapa-siapa JPK dah mentauliahkan training provider untuk buat NOSS ni. So bila you buat tu, you ada NOSS skill SKM, Sijil Kemahiran Malaysia tahap 1, 2, 3. Contoh 3 dah kira power. Salary pun ikut tahap. Bukan salary ikut you punya universiti, dia ikut tahap. Kalau tahap 2, tahap 3 tak silap senang-senang 7-8 ribu minimum. So memang I rasa benda ni ramai orang tak tahu. Ada banyak gap. Kita ada ketandusan dekat skill group ni. Memang sedang pening kepala macam mana develop orang. Sebab kita tak ada orang. So apa yang kita buat? Kita ambil orang yang sedia ada. Kita develop lah dengan kursus yang ada. Tapi kalau orang macam you all interested spend, kita sebenarnya buat yang tu susah tau. I tell you why. Kita nak orang tu buat kerja tu, kita pula ambil dia buat training. So siapa nak buat kerja tu? Betul. Tak jalan. Sebab tu kalau orang kat luar macam you all can spend time, dah develop yourself, come into industry, itu memang thumbs up. Okey, terima kasih atas penjelasan. Kami sekali lagi daripada OGM mengucapkan terima kasih atas penerimaan jemputan kami dalam sesi episod Metacast pada kali ini. Banyak info, banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat. Alhamdulillah. Kita jumpa insya-Allah next podcast. InsyaAllah, DS. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih semua.